Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuhelmi bin Zulkifli, matriks nombor 290736 telah ditugaskan untuk mencari info berkaitan COVID-19 dan implikasi terhadap kesihatan dan sosial masyarakat. Apa itu COVID-19? Menurut website who.int Indonesia, coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Jenis coronavirus juga terbagi kepada beberapa jenis seperti Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus SARS dan juga Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Ia wujud pada tahun 2019 dan disebabkan itu dinamakan sebagai COVID-19. Masyarakat di Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak kesihatan mental akibat pandemik COVID-19. Faktor sosial yang menyebabkan tekanan terlampau antara hilang pekerjaan atau sumber pendapatan, isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat anda yang boleh memberi kesan kepada setengah individu yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Gejala COVID yang paling umum adalah demam, batuk kering dan rasa lelah. Gejala yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pesakit meliputi rasa ngilu dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tekak, kehilangan deri rasa dan bau, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala ringan akan muncul secara berperingkat, contohnya peringkat pertama dan kedua masih di tahap rendah, manakala peringkat ketiga pula peringkat yang sedikit berbahaya dan perlu pengawasan daripada doktor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fairuz Faidaya binti Yahaya, nombor matrik 290586. Saya telah ditugaskan untuk sediakan persoalan kajian tentang isu yang kami pilih. Persoalan kajian yang dibuat merujuk kepada kerangka akhbar, artikel, buku panduan dan juga website. Ini adalah di antara website, kerangka akhbar dan juga buku panduan yang menjadi rujukan saya untuk menyediakan persoalan kajian. Ini adalah website COVID-19 Malaysia yang paparkan situasi terkini COVID-19. Daripada website ini, persoalan kajian yang dibuat adalah: adakah rakyat Malaysia tahu tentang situasi terkini COVID-19? Ini artikel daripada Sinar Harian, iaitu Malaysia dijangka hadapi gelombang baru COVID-19. Daripada petikan artikel ini, persoalan kajian yang dibuat adalah: adakah rakyat Malaysia bersedia sekiranya menghadapi gelombang baru COVID-19? Ini pula artikel daripada Berita Harian, COVID-19 beri impak kesihatan mental oleh Dr. Nur Hisham. Daripada petikan artikel ini, persoalan kajian yang dibuat adalah: apakah masyarakat faham tentang kesihatan mental dan apakah langkah yang sesuai yang boleh diambil untuk membantu mereka yang terkesan? Ini adalah buku panduan pendekatan holistik menepani isu kesihatan mental yang ditulis oleh Puan Syafiyyah Ikrimah. Berdasarkan buku panduan ini, persoalan kajian yang dibuat adalah: siapakah golongan yang terkesan dalam aspek psikologi dan apakah langkah yang boleh diambil untuk membantu rakyat Malaysia yang terkesan? Ini pula adalah petikan daripada Berita Harian, artikel yang berkaitan pandemik beri impak berbeza berikut sektor sosial dan ekonomi, yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Chandrajit Kaur. Berdasarkan petikan ini, persoalan kajian yang dibuat adalah: adakah bantuan yang diberikan oleh kerajaan sama rata ke atas kebajikan keluarga di Malaysia? Ini pula adalah artikel daripada
Suara Sarawak yang berkaitan belajar untuk hidup dalam fasa endemik. Persoalan kajian yang dibuat adalah, adakah rakyat Malaysia perlu belajar untuk hidup dalam fasa endemik? Ini adalah berkaitan pemberdayaan norma baharu dalam komuniti bagi mencegah penularan COVID-19. Daripada panduan ini, persoalan kajian yang dibuat adalah, adakah masyarakat faham dengan kehidupan norma baharu? Dan yang terakhir adalah perkongsian daripada Esro Amani berkaitan penggunaan teknologi digital meningkat ketika pandemik COVID-19. Ini adalah berdasarkan tinjauan yang dibuat oleh LPPKN. Oleh itu, persoalan kajian yang dibuat daripada petikan artikel ini adalah, adakah rakyat Malaysia terdorong untuk menguasai teknologi maklumat, terutamanya dalam bidang pekerjaan dan aktiviti sosial? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid bin Bensel, nombor metrik pelajar 290759. Tajuk yang kami pilih ialah implikasi COVID-19 terhadap kesihatan dan masyarakat. Secara terperincinya, skop tugasan saya ialah isu pernyataan dan masalah terhadap tajuk yang dibincangkan. Berikut adalah website terhadap tajuk dan artikel yang menjadi rujukan saya dalam menyiapkan tugasan ini. Seperti yang kita dapat lihat di sini melalui artikel berita harian bertarikh 22 Julai 2021, WHO menyatakan bahawa COVID-19 beri kesan panjang terhadap kesihatan mental. Ia menyatakan kegelisahan mengenai penularan virus, kesan psikologi, perintah berkurung dan kuarantin diri menyumbang kepada kesihatan mental bersama dengan tekanan yang berkaitan pengangguran, masalah kewangan dan pengasingan sosial. Kekangan interaksi sosial menyebabkan sebilangan masyarakat tidak mempunyai tempat meluah perasaan dan berkongsi masalah. Dalam artikel yang sama juga, pandemik memberi impak jurang mengikut status sosial dan ekonomi. Menurut Profesor Madya Charanjit Kaur, hierarki kedudukan atau status menentukan peluang, hak dan akses terhadap yang ditawarkan kerajaan. Manakala Wikipedia di sini menyenaraikan lebih kurang 6 kesan pandemik seperti yang kita dapat lihat. 1. Terhadap ekonomi. 2. Budaya dan hiburan. 3. Maklumat dan informasi. 4. Masyarakat dan hak. 5. Politik. Yang 6. Lain-lain. Menurut Jabatan Perangkaan pula, pandemik COVID-19 menimbulkan cabaran besar bagi rantaian makanan di dunia. Akibat penutupan sempadan, ini secara tidak langsung menyebabkan rantaian bekalan bahan mentah terjejas di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Mimi binti Razali bernombor metrik 290568. Kami telah diberi tugasan secara berkumpulan untuk subjek MPU 1043, Falsafah dan Isu Semasa, di mana kami telah sepakat untuk memilih tajuk Falsafah Kemanusiaan, iaitu COVID-19 dan implikasi terhadap kesihatan dan sosial masyarakat. Saya ditugaskan untuk mencari poin bagi cabaran terhadap isu, dan cabaran itu mesti dikaitkan dengan elemen ataupun domain falsafah seperti logik, rasional dan lain-lain. Untuk itu, saya telah membuat pencarian di dalam Google sebagai sumber rujukan saya.
Saya menaip cabaran COVID-19. Dari situ, saya menemui satu artikel bertajuk Wabak COVID-19 Meragut Nyawa, Cabaran dan Kesan kepada Masyarakat. Saya mengambil beberapa poin dalam artikel ini seperti poin dari segi agama dan politik untuk dikupaskan dengan lebih lanjut. Setakat ini sahaja pencarian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan bin Muhammad Rafi. Saya adalah nombor matrik saya adalah 057321, semester yang ke-10 bagi subjek, bagi kos BBA, Bachelor Business Admin. Jadi bagi saya mengambil subjek MPU, isu semasa dengan falsafah dan isu semasa lah. Lagi dalam subjek ini, saya telah diberi satu assignment bersama rakan saya, iaitu COVID-19 dan implikasi terhadap kesihatan dan sosial masyarakat. Di dalam subjek ini juga ia menarik perhatian saya, di mana saya telah hadapi, saya juga salah satu yang terlibat dalam salah satu ketegangan bagaimana survival kita nak survive untuk di waktu COVID-19. Jadi saya pun mencari artikel-artikel yang boleh relate dengan keadaan apa yang kita lihat COVID-19, apa impaknya. Jadi saya terdapat di dalam website ini, saya dilihat bagaimana ia memberi satu artikel yang betul, artikel yang memang benar berlaku dalam keadaan negara kita lah, negara Malaysia. Jadi di sini saya lihat di mana impak terhadap kesan pandemik COVID-19, kesan yang bagi terhadap pekerjaan, yang di mana seperti kita lihat ramai-ramai yang telah diberhentikan kerja ataupun diberhentikan kerja tanpa diberhentikan kerja atas kerelaan atau atas tanpa rela, yang di mana kita lihat di sektor penerbangan terdapat banyak yang ramai pramugari dan juga ramai pilot yang telah diberhentikan kerja. Dan di samping itu juga kita lihat ramai yang ada yang diberhentikan kerja tanpa notis, ada yang terpaksa gulung tikar. Bukan setakat dalam sektor pekerjaan penerbangan, sektor swasta yang lain, construction, pembinaan, jualan rumah. Terdapat juga saya lihat ramai yang mula berniaga. Jadi kesan ni, impaknya terhadap sosial masyarakat ni terlampau besar. Di samping itu juga saya lihat dari segi kesihatan, memang rakyat dalam keadaan ketakutan sentiasa. Yang saya lihat dalam artikel ni terdapat banyak yang ramai yang meninggal, ramai yang ada disebabkan sakit darah tinggi, kencing manis, apa semua itu ia apabila kena COVID ia menjadi lebih teruk. Saya juga salah satu ahli yang menduduki dalam air. Saya melihat ramai orang yang saya melihat impak yang sangat besar dan yang di mana ia memberi tekanan yang sangat tinggi terhadap rakyat tentang COVID-19 ini. Jadi sinilah saya dapat terangkan sikit demi sedikit tentang impak dan kesan-kesannya. Jadi saya ulang sekali lagi, adalah kesan yang pertama ialah kesannya rakyat dari segi pekerjaan terdapat ramai yang kehilangan kerja, impak dia. Manakala dari segi kesihatan, ramai yang mungkin orang yang tersayang mereka tidak dapat berjumpa, meninggal dunia kerana atas kesihatan sakit tua. Dan ada juga yang saya lihat juga ramai yang dibawa bila kena COVID, mereka kena long COVID bermaksud kena penyakit COVID itu secara lama. Dan yang ketiga, saya lihat juga ramai yang start berniaga di waktu COVID, jadi Grab, mereka cuba untuk survival. Jadi
di sini saya lihat impak yang terlampau besar terhadap COVID-19 apabila kena di negara kita. Jadi itu saya pendengaran saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya Nur Hayati binti Muhammad Rosli, memegang nombor matrik 290669. Saya akan membentangkan bagaimana cara memperolehi data mengenai impak COVID-19 kepada kesihatan dan sosial masyarakat. Okey, berdasarkan artikel yang berada di skrin anda yang telah disiarkan pada 14 Mac 2020, berikut adalah impak COVID-19 kepada kesihatan dan sosial masyarakat. Merujuk artikel yang telah disiarkan oleh Astro Awani tersebut, sebanyak 128,507 kes di seluruh negara. Jadi, oleh yang demikian, saya telah membuat beberapa survey melalui Google Form mengenai impak tersebut, dan berdasarkan hasil survey tersebut, sebanyak 90.5% bersetuju bahawa COVID-19 memberi impak kepada kesihatan diri. Bahkan ianya juga boleh membawa maut. Hasil survey juga mendapati sebanyak 85.7% mengganggu emosi seluruh masyarakat. Antara makluman lain yang saya perolehi melalui survey tersebut, 85.7% bersetuju COVID-19 memberi impak kepada seperti kemurungan. Dan juga hasil daripada survey tersebut mendapati 66.7% bersetuju COVID juga boleh memutuskan silaturahim sesama keluarga, rakan dan jiran tetangga. Assalamualaikum, nama saya Fitriah binti Sarkawi. Nombor ID saya 290126. Jadi saya telah diberi tugasan untuk membuat kesimpulan berkenaan tajuk COVID-19 dan implikasi terhadap sosial dan masyarakat. Okey, jadi setelah membuka satu website di mana itu journal.utmedu.my, okey, yang bertajuk Perubahan Sosial Semasa Wabak COVID-19 dari perspektif huruf. Okey, jadi di sini yang saya boleh simpulkan adalah berkenaan dengan meneliti perubahan sosial yang berlaku akibat wabak COVID-19. Satu perkara yang boleh dirumuskan ialah di samping ketaatan masyarakat kepada undang-undang yang dikuatkuasakan semasa wabak, perubahan sosial tersebut turut didorong oleh perasaan takut daripada terkena jangkitan wabak. Menurut Evan, pada tahun 2020, pandemik COVID-19 yang melanda telah mencetuskan psikologi pandemik yang memberi kesan kepada emosi iaitu takut dan cemas. Oleh itu, sekalipun terdapat kesan negatif akibat perubahan sosial semasa penularan wabak, masyarakat terpaksa patuh segala peruntukan undang-undang yang sedia ada bagi menyelamatkan nyawanya. Okey, jadi itu sahaja kesimpulan yang boleh saya lakukan. Sekian, terima kasih.